Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan pada saya dalam perbahasan peringkat dasar ini. Terlebih dahulu saya nak merakamkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana ini kali pertama dalam masa 3 tahun ahli-ahli Dewan diberikan masa 15 minit untuk berbahas di peringkat dasar. Sejak tahun 2021 ini kali pertama dan saya berharap pendekatan ini boleh diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Saya mengambil kesempatan petang ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 yang juga Menteri Kewangan kerana telah berjaya membentangkan satu belanjawan yang paling besar iaitu 393.8 bilion pada hari Jumaat yang lepas dan ia lebih tinggi daripada belanjawan 2023. Cuma satu persoalan yang saya nak timbulkan di sini adalah perbelanjaan mengurus meningkat daripada 289.14 bilion kepada 303.8 bilion. Tetapi perbelanjaan pembangunan kurang daripada 9 asalnya pada belanjawan 2023, 97 bilion jatuh kepada 90 bilion. Saya nak tanya kerajaan, kenapa boleh berlaku pengurangan ini? Sebab dari segi fiskal kewangan, peruntukan pembangunan sebenarnya membawa impak positif kalau kita tanya pakar-pakar ekonomi. Jadi kenapa ada pengurangan? Walau bagaimanapun, kalau kita banding dengan belanjawan tahun 2022 ataupun belanjawan tahun 2021, 90 bilion ini tetap jauh lebih tinggi. Sebab pada ketika belanjawan 2021 hanya 64 bilion sahaja dan belanjawan 2022 hanya 71 bilion saja. Tetapi kita sepatutnya memberikan tumpuan yang lebih kepada peruntukan pembangunan supaya fiskal kewangan kita sentiasa di tahap yang baik dan membolehkan negara Malaysia mendapat rating yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dunia. Datuk Yang di-Pertua, saya nak sebutkan berkenaan dengan satu perkara yang telah dibentangkan ketika belanjawan 2023, bukan belanjawan ini, iaitu berkenaan dengan kerajaan ataupun kerajaan memberikan RM500 kepada semua pencarum yang berusia 40 hingga 54 tahun, RM500 ke dalam akaun KWSP. Sekiranya baki dalam akaun tersebut kurang daripada RM10,000. Saya nak tanya status tersebut. Ketika belanjawan 2023, ketika itu dikatakan 1 bilion diperuntukkan. Saya yakin selepas beberapa bulan, sepatutnya kesemua mereka yang layak diberikan bantuan ini telah menerimanya. Saya nak tanya, jumlah pencarum yang berhak ataupun telah menerima bantuan ini berapa orang dan jumlah keseluruhan peruntukannya berapa. Datuk Yang di-Pertua, pada Ogos 2023, inflasi kita setakat 2%, antara yang terendah dalam masa 2 tahun ini. Saya ucapkan syabas kepada pihak kerajaan. Cuma saya nak tanya, pada belanjawan 2024 pada kali ini, dengan inisiatif ataupun pendekatan untuk merasionalisasikan subsidi. Maknanya ada subsidi tertentu yang kita ubah pendekatan dengan menggunakan subsidi bersasar. Saya nak tanya, sama ada pendekatan ini akan menyebabkan inflasi kita meningkat. Jadi apakah unjuran daripada pihak kerajaan untuk inflasi pada tahun depan selepas kita melaksanakan subsidi bersasar ini? Dan berkenaan dengan subsidi bersasar ini, perkara yang pernah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat lepas adalah berkenaan dengan subsidi untuk teaser. Ya, isu ketirisan memang sesuatu yang perlu ditangani. Semua pihak perlu berikan kerjasama, bukan setakat agensi penguatkuasa saja. Sebab kita tak boleh nak menyiarkan ataupun membiarkan ketirisan ini bertambah serius. Saya nak tanya, dengan adanya harga ataupun subsidi bersasar terhadap diesel yang bakal dilaksanakan sedikit masa lagi, apakah jumlah subsidi kepada diesel ini pada tahun hadapan? Saya difahamkan tahun lepas saja, tahun 2022, sepanjang tahun sebanyak 42 bilion diberikan untuk bahan api. Jadi macam mana unjuran kerajaan? Berapakah jumlah subsidi? Saya yakin subsidi tetap ada. Cuma kita merasionalisasikan yang menyebabkan tanggungan kerajaan berkurangan. Jadi berapakah unjuran kerajaan terhadap perkara ini? Datuk Yang di-Pertua, saya rasa pertanian menjadi topik yang dikemukakan oleh hampir semua ahli Dewan. Saya nak sebut yang pertama, berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk mengapungkan semula harga runcit ayam dan telur. Saya rasa sudah tiba masanya sebab bekalan di pasaran dan juga harganya
dalam keadaan yang agak stabil, kita tak boleh benarkan perkara ini dibiarkan berterusan. Sejak Februari tahun lepas sehingga yang terkini, 3.8 bilion telah diberikan sebagai subsidi. Ini sudah tiba masanya untuk kita lakukan sesuatu. Jadi saya sokong pendekatan daripada kerajaan. Cuma saya nak tanya, apakah KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, boleh membentangkan sesuatu yang lebih konkret dalam masa 2 minggu seperti mana yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan untuk memastikan bahawa harga runcit ayam dan teruk ini stabil dan tidak menjejaskan, membebankan pengguna. Sebab saya rasa yang akhirnya adalah kita kena pastikan bekalan cukup, yang keduanya harga tidak membebankan. Itu sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan. Jadi saya mohon apabila Menteri KPKM menggulung nanti, tolong memberikan pendekatannya untuk memastikan keadaan ini berlaku. Berkenaan dengan beras dan padi, saya tahu hampir semua ahli Dewan Rakyat dan rakyat Malaysia cukup prihatin dengan masalah yang berlaku di negara kita sejak bulan lepas. Saya tak mahu nak kupas lagi sebab ramai dah sebut. Cuma saya nak sebutkan 2 perkara. Yang pertama, saya menyanjung tinggi ataupun mengucapkan syabas dan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan yang mengerahkan Fama dan LPP turut membantu dalam mengedarkan beras putih tempatan kepada pengguna. Cuma apa langkah jangka panjang kita? Selain daripada 3 bilion yang kita berikan kepada pertanian di Madah, Kedah untuk memastikan penghasilan 5 musim dalam 2 tahun, itu satu inisiatif yang baik untuk kita meningkatkan produktiviti. Tapi apakah kita boleh belajar sesuatu daripada apa yang dilaksanakan di negara Jepun? Jawatankuasa Pilihan Khas Pertanian baru ke Jepun 3 minggu dulu. Dan saya sendiri dapat melihat apa yang orang Jepun buat. Yang saya rasa pendekatan yang digunakan di negara mereka boleh kita kaji, kita pertimbangkan untuk dilaksanakan di negara ini. Saya berikan contoh. Jepun mempunyai self supply, mempunyai kemampuan untuk membekalkan beras 100%, malahan lebih 100% kepada penduduknya yang berjumlah 125 juta orang. Dengan lebih 50% daripada petaninya sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi, usia yang semakin meningkat, petani tidak dijadikan alasan. Yang mana produktivitinya tetap tinggi. Sebab mereka menggunakan smart agriculture. Teknologi dengan gunakan teknologi diaplikasikan dalam pertanian untuk memastikan produktiviti dan yield hasil pertanian tetap tinggi. Jadi apakah kita boleh lakukan sesuatu? Di Jepun, untuk makluman Datuk Yang Dipertua, yang padi dan beras dia bukan setakat cukup, malah digunakan R&D untuk digantikan gandum, sebab gandum dia import daripada US, untuk diproses dan dijadikan bahan mentah untuk roti, untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan import. Kita boleh belajar dengan apa yang Jepun lakukan. Jadi saya mohon, apakah pihak kementerian KPKM khususnya dengan kerjasama kementerian yang lain boleh melakukan sesuatu yang sama. Dan saya mohon supaya kita bukan setakat meletakkan sasaran 80% beras tempatan menjelang tahun 2030, malahan kita sepatutnya meletakkan sasaran menjelang tahun 2035 100% beras tempatan adalah hasil tempatan. Itu yang kita nak. Sebab itulah sasaran yang kita kena tuju untuk kita gerakkan semua usaha yang kita ada. Kita kena kurangkan kebergantungan kepada import. Sebab kita kena ingat, walaupun kita ada duit nak beli, negara asing tak kira di mana-mana negara, apabila mereka menghadapi kekurangan hasil, mereka akan melarang ekspor ke negara lain dan kita akan jadi mangsa. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini berlaku, jalannya satu saja, iaitu memastikan kita tak bergantung kepada luar, tapi kita hasilkan produk yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Dan berkenaan dengan isu ini juga, saya nak menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini dan mohon tindakan daripada KPKM. Apakah peranan BENAS? BENAS sebagai badan yang mendapat konsesi untuk 10 tahun lagi sehingga Januari 2031. Sepatutnya lebih proaktif, sepatutnya lebih bertanggungjawab dengan obligasinya. Kalau setakat mendapat konsesi untuk monopoli saja tidak membawa makna. Saya tahu BENAS ada obligasi sosial dia, tapi saya rasa tak cukup. Saya tak nampak peranan yang secukupnya daripada BENAS. Jadi apakah KPKM bersetuju? Saya dengar 2 hari dulu ada cadangan daripada ahli parlimen untuk membuka sebahagian monopoli tersebut kepada orang lain.
Bukan menafikan hak monopoli benas, tetapi melakukan satu pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan isu yang berlaku pada ketika ini tidak berulang pada masa akan datang. Saya juga ingin menarik perhatian berkenaan dengan Khawas Lia Padi dan Beras. Peranan badan ini. Saya nampak badan ini sebagai badan pembuat dasar dan badan yang buat penguatkuasaan. Mana boleh buat dasar dengan pelaksanaan penguatkuasaan serentak? Mana check and balance, semak tak imbang dia. Jadi saya mohon KPKM memberikan penjelasan tentang perkara ini. Saya tahu ini bukan KPKM sekarang yang buat, dulu. Tapi mohon KPKM supaya lakukan sesuatu. Datuk Yang Di-Pertua, berkenaan dengan pertanian juga, saya nampak 400 juta diperuntukkan untuk program pengukuhan keterjaminan makanan. Saya nak tanya, 400 juta ni untuk jenis makanan apa? Sudah pasti ia bukan untuk beras, tapi untuk jenis makanan apa yang boleh kita hasilkan di tempatan untuk kurangkan import daripada asing. Datuk Yang Di-Pertua, di peluang yang ada ini saya nak sebut juga berkenaan dengan Kementerian Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada kerajaan walaupun ketika membentangkan Belanjawan 2024 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak menyebut secara spesifik berkenaan dengan bantuan awal persekolahan. Tapi saya nampak dalam buku Belanjawan ada. Malahan peruntukan pada tahun sebelumnya 450 juta dinaikkan kepada 780 juta. Syabas dan tahniah, rakyat menghargai ini. Cuma saya nak tanya, apakah bantuan awal persekolahan ni kekal pada RM150 ataupun kita naik lebih lagi kepada tak mau tambah? Kalau boleh minta tambahlah untuk rakyat. Dan berkenaan dengan pendidikan juga, terima kasih kepada Timbalan Menteri Kewangan yang memberikan jawapan tadi. Ini dah. Berkenaan dengan pendidikan juga, isu kekurangan guru, Datuk Yang Di-Pertua. Isu ni dari dulu sampai sekarang. Kerajaan tukar, Perdana Menteri tukar, tapi isu ni tetap sama. Saya difahamkan ketika ini kita menghadapi masalah kekurangan 21,000 orang guru di sekolah menengah dan rendah. Tak kira aliran apa. Jadi apa pendekatan kita? Menteri ada sebut, bulan depan akan ada pengambilan 9,500. Yalah, untuk sementara ni kita boleh redakan keadaan. Jadi macam mana pendekatan masa akan datang? Jangka panjang kita. Jadi saya mohon pihak Kementerian Pendidikan mengadakan libat urus dengan semua pihak termasuk IPTA. Graduan-graduan daripada IPTA terutamanya kita libatkan dalam profesion perguruan ini supaya satu langkah jangka komprehensif, jangka panjang dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Perguruan untuk memastikan satu hari nanti, mungkin 10 tahun dari sekarang ataupun 5 tahun dari sekarang, kita tak payah sebut lagi masalah kekurangan guru. Kita tak mau bidang pendidikan ni, kita ni dibelengui oleh masalah kekurangan guru. Kalau kita nak anak-anak kita maju, pendidikan kena diperkasakan. Macam mana pendidikan nak diperkasakan? Kalau guru-gurunya tak cukup. Dan memberikan tekanan kepada guru-guru yang sedang berkhidmat ketika ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya nampak juga ada 2.5 bilion diperuntukkan untuk pembinaan 20.6 buah sekolah baru. Syabas kepada kerajaan. Memang kita tahu di tempat-tempat yang kepadatannya tinggi perlu bina sekolah. Saya nak tanya cuma satu, adakah di bawah Parlimen Rasa Sekolah Kebangsaan S2 High dan SMK S2 High yang pernah disebutkan beberapa tahun dulu terlibat dalam pembinaan 20.6 sekolah baru ini? Sebab beberapa sekolah di sekitar kawasan tersebut telah menghadapi kepadatan yang tinggi, sesak, satu kelas lebih 40 orang murid. Jadi mohon jawapan daripada KPM. Datuk Yang Di-Pertua, berkenaan dengan peruntukan mitra. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak sebutkan. Tapi saya difahamkan 100 juta tetap disalurkan untuk mitra untuk membantu masyarakat India dalam menaik taraf ataupun meningkatkan sosial ekonomi. Saya mohon cadangkan. Saya pernah cadangkan 3 tahun dulu ketika mitra diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan. Hari ini mitra di bawah CPM. Boleh tak yang 100 juta ni kita gandakan kepada 200 juta? Sebab ada keperluan untuk berbuat demikian untuk memastikan golongan masyarakat India dari segi terutamanya B40 diangkat ke satu tahap yang selaras dengan arus pembangunan negara kita supaya mereka tidak tercicir daripada pembangunan, limpahan pembangunan yang kita ada hari ini. Datuk Yang Di-Pertua, satu lagi isu yang saya nak kupas pada petang ini adalah berkenaan dengan My Airline. Saya tahu
Pemegang share utamanya telah ditangkap polis 2 hari dulu. Satu tindakan yang cepat daripada polis. Cuma saya mohon pada kerajaan, bukan setakat MOT ataupun Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sahaja, malah kepada semua agensi yang terlibat, termasuk SPIM. Kenapa syarikat sebegini yang mana pemegang share 98% adalah seorang yang mempunyai rekod sindiket boleh diluluskan ketika itu? Saya tak mau buat tuduhan siapa betul, siapa salah. Kenapa dia boleh diluluskan ketika itu? Dan apakah sebabnya? Kita nak cari. Sebab hari ini yang terkesan adalah 125,000 orang penumpang. Sesuatu yang sangat tidak bertanggungjawab dan memalukan industri penerbangan kita. Jadi satu tindakan yang tegas, rentas kementerian perlu dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga nak menyinggung sedikit berkenaan dengan KDN. Iaitu berkenaan dengan isu kewarganegaraan. Saya menyambut baik komitmen daripada Menteri KDN pada awal tahun ini bahawa selagi beliau menjawat jawatan Menteri KDN, beliau akan mempertimbangkan, tak kiralah lulus ataupun tak lulus, 10,000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun. Saya nak tanya, apakah statusnya setakat tahun ini? Dan boleh tak saya mohon cadangkan kepada KDN, Menteri KDN terutamanya, dibentuk satu jawatan kuasa khas untuk membantu Menteri supaya kalau boleh bukan 10,000, tetapi tambah kepada 15 ataupun 12 ataupun 20,000 pada tahun hadapan. Sebab kita tahu kes yang tertangguh lebih 150,000 kes. Kalau 150,000 kes setiap tahun 10,000, maknanya kita kena tunggu 15 tahun untuk selesaikan. Jadi untuk mereka yang layak sebenarnya sesuatu yang bagi saya sangat menyeksakan untuk menanti. Dan berkenaan bagaimana pula dengan pindaan perlembagaan yang pernah disebutkan berkenaan memberikan hak yang sama rata kepada anak, kepada wanita warga Malaysia yang dilahirkan di negara asing. Datuk Yang di-Pertua, saya juga nak ambil kesempatan pada hari ini berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya. Saya nampak Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 5.4 bilion kepada kerajaan-kerajaan negeri di bawah Maris. Itu satu yang baik. Tetapi kenapa hanya diberikan 2.8 bilion saja kepada Kementerian Kerja Raya untuk jalan-jalan persekutuan? Sebab di banyak kes, jalan negeri dalam keadaan yang elok. Jalan persekutuan yang selalunya gagal di serengkaraan. Bukan sebab JKR tak bagus. Bukan sebab JKR tak buat kerja. Tetapi peruntukan yang diperuntukannya tak cukup. Jadi saya mohon kerajaan supaya pertimbangkan perkara ini. Sebab kalau jalan rosak, ia boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Dan perkara terakhir yang saya nak sebutkan, Datuk Yang di-Pertua, adalah berkenaan dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Saya nampak ada 24 projek akan menerima SST, Surat Setuju Terima, pada tahun ini yang dijangka dalam bulan ini. Saya nak tanya, daripada 24 projek tersebut, ada tak projek pembangunan lembangan sungai bersepatu Sungai Linggi Fasa 5? Sebab projek itu di bawah kawasan saya, Parima Rasa, dan pernah berlaku beberapa kali banjir besar yang menjejaskan, yang mendatangkan musibah kepada lebih 1,000 isi rumah. Jadi saya harap ia terlibat, yang Fasa 5 Sungai Linggi ini antara 24 projek yang terima SST. Kalau tak ada, bila SST akan diberikan kepada kontraktor? Saya mohon supaya projek ini boleh disegerakan untuk memberikan kepentingan ataupun kebajikan kepada penduduk yang tinggal di sekitar tebing sungai ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua atas sedikit masa tambahan yang diberikan kepada saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan Yang Berhormat Kuantan.